dalam kuliah maghrib yang kita maklum, iaitu kitab yang kita guna pakai, kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada awal bab yang kedua, iaitu bab At-Taubah, bab At-Taubah, bab yang membicarakan tentang taubat. Jadi taubat ini tuan-tuan telah dimelayukan. Perkataan taubat ini telah dimelayukan. Maksudnya perkataan ini asalnya daripada bahasa Arab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أما بعد قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Nazir Masjid, Tuan Imam EJK Masjid, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatidzah, seterusnya muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memberi kesempatan, waktu, ruang, masa yang ada ini untuk kita terus menerus melaksanakan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya yang bersyukur dan bertakwa. Dan alhamdulillah pada malam ini kita dapat bertemu lagi dalam kuliah maghrib yang kita maklum, iaitu kitab yang kita guna pakai, kitab Riyadhus Shalihin yang dikarang oleh Imam An-Nawawi rahimahullah. Jadi kalau kita ingat balik tuan-tuan, kita masih lagi berada pada awal bab yang kedua, iaitu bab At-Taubah, bab At-Taubah, bab yang membicarakan tentang taubat. Jadi taubat ini tuan-tuan telah dimelayukan. Perkataan taubat ini telah dimelayukan. Maksudnya perkataan ini asalnya daripada bahasa Arab, tetapi telah diguna pakai oleh orang Melayu kita, sehingga kalau orang itu tak pernah belajar bahasa Arab pun dia faham apa maksud taubat. Sebab itu dia kata aku taubat tak buat lagi, sedangkan dia tak pernah belajar bahasa Arab. Kenapa? Sebab ini dah diguna pakai dalam percakapan seharian kita, yang mana asal kalimah ini ialah taba yatubu taubah, iaitu rujuk, bermakna rujuk itu U-turn balik. Dari sudut bahasa tuan-tuan, at-taubah bermakna rujuk, iaitu taubat itu ialah kembali ke jalan yang benar, ataupun kalau kita panggil U-turn balik. Jadi apabila seseorang itu dia sedar dia berada dalam kesesatan, dia U-turn balik, dia kembali ke jalan yang benar. Kalau kita tengah bawa kereta, kita nak pergi satu destinasi, dalam perjalanan kita tak bawa spek, contoh kita tengok signboard, kita nak pergi ke Kota Baru, tapi disebab hari itu tak bawa spek mata, kita pergi Johor Bahru, tuan-tuan tak? Kita nampak belakang baru, kita pun ambil signboard Johor Bahru. Sampai kat Melaka baru sedar tuan-tuan, ini bukan Gua Musang dah ni. Ini tempat mana ni? Rupanya kita tersalah lorong, kita sesat jalan. Jadi ketika itu bila kita sedar, kita buat apa? Kita U-turn balik. U-turn balik. Dalam bahasa Arab dipanggil rujuk', iaitu kembali balik. Sebab itu taubat itu dari sudut bahasanya adalah rujuk kembali ke pangkal jalan ataupun ke jalan yang benar. Sedangkan dalam sudut istilah yang telah kita maklum sebelum ini, taubat itu ialah kita meninggalkan dosa kerana kejelekan ataupun kehinaan dia
dan kita menyesal di atas apa yang telah kita lakukan dan kita berazam tidak akan mengulanginya lagi. Ataupun mudah kita faham, taubat-taubat itu ialah kita memohon keampunan, kemaafan dari Allah Subhanahu wa taala di atas dosa yang pernah kita buat, di atas perlanggaran yang pernah kita lakukan. Dalam waktu yang sama, tuan-tuan, kita cuba memperbaiki perilaku kita dan perbuatan kita setelah itu. Itu namanya taubat. Jadi taubat ini penting sehingga Imam An-Nawawi meletakkan ia pada bab yang kedua, iaitu bab yang pertama sangat penting, yang kedua penting. Jadi nak cerita bahawa taubat ini sangat penting. Penting tak penting, tuan-tuan, tanpa taubat kita akan rasa segan, kita akan rasa takut apabila Allah menjemput kita. Sebab apa? Kita tahu bahawa kita ni banyak dosa. Bila bertemu dengan Allah, tuan-tuan, confirm kita yakin dan percaya kita tidak akan lepas daripada azab-azab yang disediakan kepada pendosa ataupun orang yang melakukan dosa. Alhamdulillah, tuan-tuan, dengan pintu taubat yang Allah sentiasa membuka untuk hamba-Nya yang dosa, sentiasa menanti hamba-Nya berdosa untuk bertaubat, di sanalah kita rasa ada ruang, ada jalan untuk kita membersihkan diri kita daripada dosa tadi. Jadi inilah yang dikatakan taubat. Dan ayat Al-Quran pun telah kita baca, dan hadis yang kalau kita ingat balik, hari itu saya ada ambil kuliah subuh, hari cuti umum. Kita dah baca satu hadis yang pendek, iaitu hadis yang ke-14 dan merupakan hadis yang pertama dalam bab yang kedua. Jadi pada malam ini kita sambung balik hadis yang ke-15. Jadi hadis yang ke-15 muka surat 52. Wa 'anil Agharr ibn Yasar al-Mazni radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nas tubu ila Allah wastaghfiru fa inni atubu fil yaumi mi'ata marrah. Rawahu Muslim. Daripada Al-Agharr ibnu Yasar al-Muzani radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hai manusia, bertaubatlah kepada Allah dan mohonlah keampunannya, kerana sesungguhnya aku bertaubat kepadanya dalam satu hari sebanyak 100 kali. Hadis ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Baik. Hadis ini pendek, tuan-tuan, tetapi mempunyai pengajaran yang cukup besar kepada kita. Yang mana Nabi sendiri menyeru kepada kita, ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Kita lah, tuan-tuan. Tubu ilallah, bertaubatlah kamu kepada Allah. Wastaghfiruh, dan beristighfarlah. Tuan-tuan, apabila Nabi ataupun Allah Subhanahu wa taala memberi suatu arahan ataupun dipanggil fi'ul amr. Fi'ul amr ni perintah, tuan-tuan. Contoh saya kata duduk, berdirilah. Itu dipanggil amr. Ijlis, duduklah. Kum, berdirilah. Itu dipanggil fi'ul amr. Jadi suatu perkara yang lafaznya dipanggil lafaz amr, itu suruhan, maka di sana akan menimbulkan, akan lahirlah dua perkara, iaitu pertama, sama ada wajib ataupun sunat. Sebaliknya sama juga apabila Allah dan Rasulnya larang, di sana timbul dua hukum, sama ada larangan itu berbentuk haram ataupun makruh. Berbentuk haram ataupun makruh. Jadi sama juga dalam arahan atau suruhan, di sana ada dua perkara atau dua hukum yang akan timbul daripada kalimah tersebut, iaitu wajib ataupun sunat. Jadi dekat sini Allah wajib. Nabi menyuruh kita bertaubat. Bertaubat, tuan-tuan, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maknanya taubat itu menjadi kewajipan setiap kita. Ustaz, saya tak ada dosa, nak taubat macam mana? Yang pertama, tuan-tuan, dalam
dunia ini tidak ada seorang pun yang sunyi, bersih daripada dosa. Sebab apa? Sebab Nabi sendiri pernah sebut, kullu bani Adam khata', semua anak Adam itu ada saja kesalahan dan dosa yang dia buat. Dan sebaik-baik dosa itu Nabi sebut khata' wa khairul khata'ina at-tawwabun. Sebaik-baik dosa itu dengan cara kita bertaubat. Jadi Nabi sebut kullu bani Adam, semua anak Adam. Maksudnya semua kita ni ada dosa. Tak? Mana mungkin tak ada dosa? Hari ni ustaz, saya tak ada dosa-dosa sebab saya duduk dalam rumah saja. Hari ini kadang-kadang dalam rumah itu lebih banyak dosa daripada luar. Tak? Dosanya berpunca daripada apa ni? Ni tuan-tuan. Nak mengumpat orang pun senang, nak fitnah pun orang senang. Hari ni kalau kita fitnah seorang tu, serata dunia kita dapat saham yang sama. Dulu mungkin mustahil kita mengumpat orang seseorang, tuan-tuan. Cakap, kau tahu tak dia tu? Tengok seorang tuan-tuan bercakap. Orang ini kemungkinan besar tak berapa berakal dia panggil. Majnun. Hari ini tuan-tuan jangan. Kadang-kadang dia bercakap seorang tetapi yang mendengar percakapannya ratusan ribuan orang. Rupa-rupanya udah buat live tuan-tuan tak? Buat live seseorang. Jadi nak cerita bahawa hari ini lebih-lebih lagi zaman penghujung dunia ini penuh dengan fitnah. Penuh dengan fitnah. Baik. Jadi Nabi kata, tubu ilallah, bertaubatlah kamu, wahai manusia, wastaghfiru, dan beristighfarlah. Fa inni atubu fil yaum. Nabi bagi tahu lagi, sesungguhnya aku sendiri, Nabi kata, aku sendiri bertaubat fil yaum, dalam sehari paling kurang mi'at marrah, itu 100 kali. Masya Allah. Tuan-tuan, Nabi telah dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala masuk syurga, tuan-tuan. Yang kedua, maksum, yang tidak ada dosa yang lepas, yang akan datang, yang sedang berlaku, Nabi tak ada dosa. Dia panggil maksum, iaitu tak ada dosa. Itu pun Nabi kata, sesungguhnya fa inni atubu fil yaum, sesungguhnya aku sendiri bertaubat sehari paling kurang 100 kali. Masya Allah. Kita yang tidak ada jaminan syurga, yang tidak ada title Nabi, yang tidak ada title apa-apa di sisi Allah, tiba-tiba kata saya tak ada dosa ustaz, insya-Allah mati confirm masuk syurga. Tuan-tuan, yakin ni luar biasa. Ni Nabi kata, aku ni dijamin syurga, aku ni dijamin tak ada dosa, sedangkan aku sendiri bertaubat dalam sehari 100 kali. Luar biasa. Jadi kalau kita ni lebih-lebih lagi tak? Sepatutnya lebih-lebih lagi bertaubat. Kenapa? Sebab kita tidak ada jaminan syurga dan tidak ada jaminan apa-apa pun daripada Allah. Maka kita lebih-lebih lagi memerlukan taubat ini dalam kehidupan kita. Kecuali lah tuan-tuan, kita lah, kalau kita lah keluar-keluar daripada masjid ni jumpa seorang pakcik pakai jubah nampak bercahaya lah. Haji, assalamualaikum Ji. Waalaikumsalam. Ya, siapa ni? Saya ni malaikat Jibril contoh lah. Ya, ada apa ni? Nak bagi tahu. Nak bagi tahu haji ni dah ada senarai list dalam syurga. Tuan-tuan, semenjak hari tu tak datang masjid dah, tuan-tuan. Tak datang dah, tuan-tuan. Kawan kata, Mat, lama tak nampak Ji. 3 bulan dah ni, ingat balik kampung ada ke? Ya ada. Lepas tu mana tak nampak kat masjid? Aku tak perlu masjid dah. Sebab hari tu Jibril bagi tahu aku ni ahli syurga dah. Luar biasa, tuan-tuan tak? Kalau kita. Tapi ni tidak, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan, Nabi SAW sendiri yang kata, aku sendiri bertaubat sehari 100 kali. Itu yang dah dijamin syurga. Sebab itu Nabi beribadat luar biasa. Dalam hadis Aisyah radhiyallahu an, sampai Aisyah pening kepala memikirkan macam mana Nabi ni. Dahlah dijamin syurga, dahlah tak ada dosa, beribadat luar biasa seumpama orang yang berdosa. Dikatakan dalam hadis tersebut, Nabi solat berdiri lama tak lama qiyamul lail Nabi ni, sampai bengkak kaki Rasulullah kerana terlampau lamanya berdiri. Dalam hadis lain, Ibnu Abbas kata, aku pernah mengikuti Nabi solat malam.
Aku ikut Nabi solat malam. Rakaat pertama Nabi membaca surah Al-Baqarah, tuan-tuan. Surah Al-Baqarah adalah surah yang terpanjang di dalam Al-Quran. Ibnu Abbas ni kata mungkin habis surah Al-Baqarah Nabi rokok. Rupanya Nabi tambah lagi surah Ali Imran. Nabi tambah lagi surah An-Nisa. Allah. Menggigil-gigil, tuan-tuan. Nah, itu rakaat pertama, tuan-tuan. Rakaat pertama. Kita, tuan-tuan, kalau imam baca lah, tuan-tuan. Qiyamul Lail tak lama lagi dah. Qiyamul Lail. Imam baca surah Yasin cukup, tuan-tuan, rakaat pertama. Confirm, tuan-tuan, imam dapat saham yang banyak. Kena sumpah, tuan-tuan. Natang imam ni, diingatmu seorang hafal tak? Itu surah Yasin, tuan-tuan. Pendek je pun. Cuba bantai satu Baqarah, tuan-tuan, satu rakaat. Esok, tuan-tuan, tak ada orang datang dah. Ha tak? Ni Nabi rakaat pertama, Ibnu Abbas kata, aku risau, aku bimbang, takut tak sempat masuk makan sahur ni. Allahu Akbar. Dan Aisyah kata tadi, aku melihat Rasulullah bengkak kaki Nabi kerana terlampau berdiri lamanya Qiyamul Lail. Kita bengkak kaki juga, tuan-tuan, sebab main bola. Tak? Sebab main bola. Tapi Nabi bengkak kaki sebab lamanya berdiri. Sampai Aisyah kata, ya Rasulullah, bukankah kamu telah dijamin syurga? Bukankah kamu ni tak ada dosa, ya Rasulullah? Macam ni kamu beribadat, ya Rasulullah. Dah siang berpuasa, malam beribadat sampai macam ni, ya Rasulullah. Nabi kata apa, tuan-tuan? Afala akuna abdan syakura. Wahai Aisyah, adakah salah? Aku ingin menjadi hamba yang bersyukur. Masya Allah. Ni, sepatutnya kita lebih-lebih lagi. Sebab itu, tuan-tuan, Nabi sebut, wahai manusia, hendaklah kamu bertaubat. Kerana apa? Kerana aku sendiri bertaubat sehari 100 kali. 100 kali. Jadi nak cerita bahawa hadis ini menggalakkan kita agar sentiasa beristighfar dan bertaubat. Dan ada orang tanya, Ustaz, bukankah sebelum ini kita pernah baca hadis? Iaitu hadis yang ke-14. Nabi kata, wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum aktsara min 70 marrah. Nabi kata, demi Allah, sesungguhnya aku beristighfar dan bertaubat dalam sehari lebih daripada 70 kali. Dan hadis ini adalah hadis sahih juga, cuma diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Jadi ustaz yang mana satu? Betul ni ustaz. Tadi kata 100, ini 70 pula. Tuan-tuan, sebab itu kalau kita belajar hadis, kalau kita belajar ulumul hadis, kita akan dapati di sana ada kaedah dia. Sebab orang ni baru dapat ilmu sikit, dia kata, alah, Nabi cakap pun tak ni. Tak, dipanggil tak serasi. Tadi baru sebut 100. Hadis ini pula sebut 70. Mana satu yang betul ni, tuan-tuan? Sebab itu kalau kita belajar kaedah, tuan-tuan, dia ada satu kaedah. Idza ta'arrada bainad dalilain, apabila bertembungnya dua dalil yang saling bercanggah antara satu sama lain. Seolah-olah bercanggah, tuan-tuan, tetapi hakikatnya tidak bercanggah. Kalau kita tak belajar, kita ini bercanggah ni, kata 70 ni, kata 100. Tak. Dia ada kaedahnya. Sekiranya, tuan-tuan, kita tengok dulu dalil ni sama taraf ke tak? Sahih dengan sahih ataupun daif. Kalau dua-dua sahih, tuan-tuan, kita kalau boleh dipanggil combine di antara kedua-duanya. Combine maknanya kita pakai kedua-duanya. Kita pakai kedua-duanya. Contohnya dalam hadis lain, Nabi melarang kita kencing berdiri. Dalam waktu yang sama ada hadis lain, Nabi kencing berdiri. Macam mana tu nak combine tu? Dia ada kaedah dia, tuan-tuan. Ketika mana dan bagaimana. Bukan kata, ini mana satu ni. Sama juga Nabi pernah larang kita minum berdiri. Dan ada ketikanya Nabi minum sedang berdiri. Mana satu ni? Sama juga, tuan-tuan, dipanggil, Nabi dulu kata, aku larang kamu daripada menziarahi kubur. Nabi pernah dulu, tuan-tuan, larang para sahabat menziarahi kubur. Dah lama kemudian Nabi kata, sekarang pergilah ziarah kubur, kerana ziarah kubur itu akan mendekatkan kamu dengan apa? Dengan mengingatkan kamu kepada kematian. Dulu larang, hari ini suruh. Sebab itu Nabi sebut dalam hadis, dulu pernah aku larang kalian daripada menziarahi kubur, sekarang pergilah ziarah kubur. Jadi seolah-olah benda ini dipanggil ta'arud bainad dalilain.
Ada percanggahan. Yang tadi suruh, yang ni tadi larang. Yang tadi duduk, yang ni tadi berdiri. Mana satu ni? Tuan-tuan, dia ada kaedah dia. Jadi apabila kedua-duanya kita jumpa saling bercanggah, tengok dulu. Yang mana dahulu, yang mana kemudian. Dia panggil nasah wa mansuh. Nasah wa mansuh ni maknanya, yang dulu lain, bila datangnya dalil baru, dia menghapuskan dalil yang lama. Contohnya bab arak, tuan-tuan tak? Arak, tuan-tuan, nak menjadikan arak ini haram, tuan-tuan, bukan turun ayat pertama, terus arak ini jadi haram. Tidak. Tetapi, ada 3 peringkat penurunan tentang pengharaman arak tadi. Yang pertama, Allah hanya sebut arak ini membawa keburukan. Manfaatnya sedikit, buruknya banyak. Tapi tak haram lagi. Maknanya ketika itu boleh minum lagi arak. Masa peringkat pertama ayat berkaitan dengan arak. Peringkat kedua barulah arak ini diharamkan pada beberapa waktu. Iaitu semasa nak solat. Tak boleh minum arak. Tetapi selepas bagi salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, minum arak, tak ada masalah. Sebab apa? Allah larang ketika nak solat saja. Sebab pernah berlaku sahabat ini, dia solat, dan sebelum dia solat, dia minum arak. Bila mabuk, tuan-tuan? Biasalah. Imam pun mabuk, makmum pun mabuk, tuan-tuan. Apa jadi? Baca pula, Qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. La a'budu ma ta'budun. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abadtum. Wa la antum abiduna ma a'bud. Wa la ana abidum ma abadtum. Wa la... Tak jumpa jalan keluar, tuan-tuan. Imam kata, aku ni pilih ayat yang pendek dah ni. Ni dekat setengah jam ni tak habis-habis lagi ni. Tak jumpa jalan keluar, tuan-tuan. Pusing situ lah. Pusing. Mabuk ni. Yang makmum pun terasa, ini ayat pendek kenapa jadi lama? Jadi ikut lantak kalau masing-masing mabuk, tuan-tuan lah. Maka turunlah ayat menegur bahawa arak tak boleh minum semasa sebelum nak dirisakan solat. Maknanya selepas solat boleh minum arak lagi. Ya. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, diturunkan ayat Al-Quran berkaitan arak, haram secara total. Sedikit banyak arak menjadi haram. Sikit ke banyak, arak haram. Maka ketika ayat kali ketiga, peringkat ketiga, arak ini diharamkan secara total. Ketika itu dikata Madinah dibanjiri dengan arak-arak. Kenapa? Sahabat bila balik, tuan-tuan, dia pecahkan tempayan yang ada arak. Habis, tuan-tuan. Nak kata apa ni? Telah menjadi haram selama-lamanya. Sehingga Nabi sebut dalam satu hadis, Nabi kata, siapa yang minum arak di dunia, dia tidak akan minum arak di hari akhirat. Maksudnya apa? Maknanya tuan-tuan tak masuk syurga. Ulama kata, sebab syurga saja ada arak, dan arak di syurga tak sama. Nak kata ada sungai laban, susu, ada sungai daripada madu, ada sungai daripada arak. Jadi Nabi kata, siapa yang pernah minum arak di dunia, dia tidak minum arak di hari akhirat. Ada 2 takwil. Yang pertama, orang ini tak masuk syurga. Sebab syurga saja ada arak, neraka tak ada. Yang kedua, kalau dia minum, kalau dia masuk syurga setelah dia bertaubat, ulama kata dia masuk syurga tapi arak tak diberikan kepadanya. Jadi nak cerita bahawa arak ini ada, dipanggil nasah wa mansuh tadi. Nasah wa mansuh. Sama juga, tuan-tuan, mula-mula Nabi larang sahabat menziarahi kubur pada permulaan mereka masuk Islam. Tapi setelah lama iman mereka mantap dan sebagainya, Nabi suruh pula pergi ziarah kubur. Itu dia panggil nasah wa mansuh. Macam kita kata surat pekeliling lah, tuan-tuan, kalau kita kerja kerajaan. Surat mula-mula macam ni, bila datang surat kedua macam ni pula. Contohnya baru-baru ni, tuan-tuan, kita solat secara berjarak. Kenapa? Sebab ada surat pekeliling daripada Jabatan Agama Islam menyuruh kita agak solat berjarak ada. Ini dipanggil pekeliling. Sama juga pekeliling tentang kasut murid sekolah. Dulu murid wajib pakai kasut berwarna putih. Tapi setelah naik Menteri Pendidikan baru, Dr. Mazli Malik dia ubah, maka murid-murid boleh pakai kasut hitam. Jadi cikgu tak boleh marah, engkau ni pakai kasut hitam buat apa ni? Sebab apa? Ada pekeliling yang boleh mengatakan murid dah boleh pakai kasut warna hitam. Itu dipanggil pekeliling. Dalam Islam kita, dalam ilmu usul fiqh,
dan sebagainya dipanggil nasah wa mansukh. Jadi kalau kita jumpa yang mana datang yang kemudian, maka boleh. Tapi kedua-duanya datang, kita tak tahu mana satu. Kedua-duanya sahih. Maka kau boleh dipanggil, hendaklah kita bergabungkan. Hadis yang kita jumpa ni tuan-tuan, kita dah ulama menggabungkan di antara kedua-duanya. Ulama kata hadis yang pertama yang kita baca, Nabi kata aku bertaubat sehari semalam paling-paling kurang 70 itu paling sikit. Dan yang kedua Nabi kata aku bertaubat sehari semalam yaum mi'at marrah, 100 kali ganda. Maknanya lebih daripada itu. Dan ulama kata hadis ini menunjukkan bukan Nabi nak sebut bilangan, tetapi Nabi nak sebut perbanyakkan bertaubat. Perbanyakkan taubat. Tetapi kalau kita jumpa hadis tadi, ada yang sahih, ada yang maudhu'. Maudhu' ni palsu. Tolak yang palsu, kita ambil yang sahih. Itu kaedah dia, dipanggil ta'arud bainan dalilain. Jadi tuan-tuan, dah terjawablah bahawa apabila dua hadis itu saling seolah-olah saling bercanggah, hakikatnya bukan bercanggah, tetapi kerana kita kekurangan ilmu untuk memahami ayat tadi. Ada ayat tadi. Sebab itu, hadis yang pertama menunjukkan bahawa paling-paling kurang Nabi kata 70, dan kalau boleh perbanyakkan lebih pada itu. Kalau kita buat pun tuan-tuan banyak, tuan-tuan duduk saja astaghfirullahalazim, dalam seminit sementara tunggu isyarat lampu hijau tuan-tuan, dah boleh 100 lebih dah. Daripada kita mengumpat orang, daripada kita buat apa? Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Siapa yang mengikuti kuliah saya subuh bulan 12 baru ni, saya ada sebut tentang kelebihan beristighfar. Tak. Dan malam ni saya nak cerita lagi. Sambung hari tu saya ingat, saya nak sambung lagi cerita Imam Ahmad. Dah cerita ke belum Ji? Saya ingat balik. Imam Ahmad bin Hanbal. Beliau sendiri menceritakan tentang kelebihan orang yang selalu beristighfar. Nah, Imam Ahmad tuan-tuan, dia cerita kata, aku suatu hari tak tahu tiba-tiba teringin sangat nak pergi satu kampung yang mana aku tahu kampung itu, aku pergi pun tak ada tujuan. Yang kedua, saudara mara aku tak ada sana, sahabat handai aku tak ada. Tapi aku teringin sangat pergi, tak tahu sebab apa. Akhir sekali Imam Ahmad pun meneruskan perjalanan ke kampung tersebut. Sampai di kampung tersebut, tak ada hala tuju tuan-tuan, tak tahu nak buat apa. Akhir sekali beliau pun nak balik lah, dah. Bila nak balik dah malam tuan-tuan, malam Jadi tuan-tuan zaman dulu nak malam ni susah juga. Nah, jadi agak kata tak boleh ni. Nak cari homestay tuan-tuan, homestay tak ada lagi zaman dulu lah. Homestay ke hotel tak ada. Akhir sekali Imam Ahmad pun ambil lah. Nak tidur dekat masjid. Baru nak tidur tuan-tuan, Bilal datang. Hei, bangun. Ini bukan hotel ni nak. Ini bukan tempat tidur ni. Bangun. Ini masjid. Barrah, mublah. Tuan-tuan. Ulama kata sekiranya Bilal tadi tahu bahawa orang yang dihalau tadi adalah Imam Ahmad, bukan setakat masjid, rumah-rumah dia bagi. Sebab Imam Ahmad memang masa tu famous luar biasa. Imam besar. Mana-mana negara Islam tersebar nama beliau. Ulama-ulama lahir daripada didikan beliau, Masya Allah. Tapi sebab tak kenal. Zaman dulu tak ada gambar dan sebagainya. Dia halau. Imam Ahmad nak tidur kat luar pun dia tak bagi. Ini pun masih lagi kawasan masjid. Bla, tuan-tuan. Akhir sekali Imam Ahmad carilah tempat berteduh. Akhir sekali jumpa satu tempat macam longkang sikit, duduk tidur. Tepi jalan. Tiba-tiba depan tu ada kedai roti. Yang mana ada tukang tengah membuat roti, nampak kesian pakcik ni. Nak tidur. Akhir sekali dia pergi tegur pakcik tadi. Wahai pakcik. Ya Syekh. Syekh tu bahasa Arab lah. Orang tua. Kenapa ni nampak? Saya tak tahu nak tidur mana malam ni. Rumah saya ni. Cerita. Okey. Kalau pakcik macam tu, tak ada masalah. Mari sini. Pakcik boleh tidur kat rumah saya. Saya ada rumah. Pakcik jangan risau. Jadi pakcik duduk kat sini dulu. Nanti dah selesai saya adunkan roti semua. Saya bawa pakcik pergi bilik saya. Jadi sementara pakcik duduk dulu, saya nak selesaikan tugas saya. Okey. Imam Ahmad kata, Alhamdulillah, terima kasih. Jadi sambil buat tu, dia perhatikan tukang buat roti tadi. Sekiranya dia tak ada jawapan apa, dia hanya macam kita tengah berzikir. Apa. Tak, macam tengah berzikir. Lalu Imam Ahmad kata, wahai tuan, kamu sejak tadi aku melihat kamu sedang berzikir dengan sesuatu zikir. Kamu berzikir apa ya? Saya berzikir iaitu dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Dah lama kamu amalkan benda ni? Dah lama dah. Bila macam tu tuan-tuan, Imam Ahmad rasa teruja nak tahu tuan-tuan.
Maknanya kamu dah amalkan zikir ini lama dah, bermakna zikir ini banyak kelebihan yang kamu dapat. Betul? Ya, wahai pakcik. Sejak saya mengamalkan istighfar tadi, banyak kelebihan yang saya dapat. Lalu Imam Ahmad tanya, apa kelebihannya itu? Lalu orang tadi kata, kelebihannya, setiap hajat saja apa yang saya nak, semuanya Allah kabulkan, Allah tunaikan. Semua Allah tunaikan. Illal wahid, kecuali satu saja wahai pakcik. Satu saja yang belum lagi Allah kabulkan. Oh, kata hebat sungguh istighfar ni. Semua hajat dia tuan tertunai. Kecuali satu. Imam Ahmad kata, boleh tak saya tahu satu itu apa yang Allah belum tunaikan? Lalu kata, sebenarnya saya teringin, dah lama sangat teringin nak jumpa Imam Ahmad bin Hanbal. Dengar dia orang anak-anak muridnya jadi hebat, Masya Allah. Saya teringin sangat nak jumpa. Tapi itulah, belum ada lagi kesempatan, tak tahu bila tu. Itu saja yang belum Allah tunaikan hajat saya. Lalu Imam Ahmad takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Lalu ditanya, wahai pakcik, kenapa pakcik takbir banyak sangat ni, ada apa? Wahai Tuan, sesungguhnya disebabkan kamu istighfar tadi, Allah telah memperjalankan Imam Ahmad untuk bertemu dengan kamu. Dengan istighfar kamu yang kamu amalkan tadi. Aku adalah Imam Ahmad bin Hanbal, Masya Allah. Disebabkan kamu istighfar tadi, Allah telah memperjalankan aku jauh daripada kampung halaman aku, tak ada arah, tak ada tuju, untuk bertemu dengan kamu rupanya. Allahu Akbar. Disebabkan istighfar kamu, Masya Allah. Tuan-tuan, kita kata mungkin ini Imam Ahmad zaman dulu lagi tak? Saya pernah jumpa beberapa orang jemaah saya. Antaranya jemaah saya yang belajar dia kena bayar. Sebab dia buat oleh syarikat tertentu, dia buat kelas hujung minggu. Hari Sabtu, hari Ahad dia ada kelas. Bermula 7.30 pagi sampai pukul 12.30 tengah hari. Bermacam-macam kelas. Fardu Ain, asas tajwid, macam-macam tuan-tuan. Sabtu, Ahad tetapi berbayar. Tapi tak mahal tuan-tuan. Satu bulan RM20 lebih kalau tak silap saya tuan-tuan. Nak kata murah betul. Jadi orang tua datang, macam-macam background datang belajar, Masya Allah. Contohnya dia lemah dalam segi fardu ain, dia belajar fardu ain. Dia lemah dari segi tajwid, dia belajar tajwid, Masya Allah. Dia pilih tuan-tuan kelas. Saya mengajar kelas itu dah lama dah, sampai hari ni. Saya cerita tentang ni tuan-tuan, jumpa beberapa jemaah. Kata, Ustaz, betul lah Ustaz, apa yang Ustaz cerita tadi. Saya sendiri mengalaminya Ustaz. Sejak saya mendengar cerita tadi, saya mengamalkan istighfar. Dulu saja astagfirullahaladzim, astagfirullah. Wallahi Ustaz, demi Allah, saya bercerita tentang pengalaman saya. Banyak urusan saya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan saya dapati sejak saya mengamalkan zikir tadi, Masya Allah. Jadi tuan-tuan, duduk saja astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Seperti mana yang saya pernah ceritakan, 3 hamba Allah yang masalahnya berbeza-beza. Ada isteri tapi isterinya tak boleh mengandung lah. Ada tanah tapi tanahnya kering kontang, tak boleh tanam apa-apa mati. Ada yang cari makan siang malam tapi duit tak pernah cukup. Mengadu kepada Hasan Basri, Hasri bagi satu jawapan saja. Perbanyakkan istighfar. Memang tuan-tuan berubah. Yang tak ada anak boleh jadi ada anak, Masya Allah. Yang kurang rezeki, banyak rezeki tuan-tuan. Ni nak cerita bahawa istighfar. Semua itu tuan-tuan bukan dijawab oleh akal tidak. Tetapi Allah sendiri jawab. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Beristighfarlah kamu kepada Tuhan kamu. Sesungguhnya Allah itu, dia itu maha pengampun. Dengan memohon keampunan istighfar tadi, Allah sebut apa? Yursilis sama alaikum midrara. Nascaya Allah akan mengutuskan, mengirimkan kepada kamu hujan yang mencurah-curah. Wa yumdidkum bi amwal, dan tumbuhlah di sana, dan Allah memperbanyakkan harta benda kamu. Tuan-tuan, Allah sendiri sebut. Ada. Jadi nak cerita bahawa bukan biasa-biasa istighfar ini. Alhamdulillah tuan-tuan, saya pernah jumpa seorang syekh. Dia ajar kita, kata kita mula-mula start istighfar satu hari paling-paling kurang pun 100. Duduk saja astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Dapat 100 tuan-tuan tak? 100. Start. Lama-lama naik 200. Begitulah naik sikit-sikit. Dia kata, wallahi sejak ana mengamalkan istighfar ini, banyak perubahan dalam kehidupan ana. Anak syekh itu sendiri yang cakap. Jadi nak cerita bahawasanya Nabi SAW menyuruh kita agar sentiasa beristighfar. Agar beristighfar. Baik.
Jadi apa tuan-tuan kesimpulan yang boleh kita buat? Apa kesimpulan yang boleh kita buat? Yang pertama tuan-tuan, siapa yang memperbanyakkan istighfar ini, antaranya ialah imtithalul, iaitu kita telah mengikuti sunnah Nabi SAW. Mula hari ini, saat ini duduk saja astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullahalazim. Tuan-tuan, yang pertama tuan-tuan, kita telah mengamalkan sunnah Rasulullah SAW. Tuan-tuan, siapa yang mengamalkan sunnah Nabi bermakna dicintakan Nabi. Siapa yang cintakan Nabi, maka Nabi kata dia akan bersama aku di hari akhirat. Masya Allah. Sebab itu tuan-tuan, kita jumpa satu hadis, cubalah kita mengamalkan hadis tersebut walaupun sekali seumur hidup kita. Saya selalu sebut tuan-tuan, Imam Ahmad sendiri kata, wallahi, demi Allah, sekiranya aku mendapati satu hadis, aku dapat jumpa satu hadis, nascaya aku cuba mengamalkan hadis tersebut walau marratu wahidah, walaupun sekali seumur hidup. Tak, dicuba mengamalkannya. Jadi kalau kita cuba, aku cubalah tuan-tuan, kita telah ditulis sebagai orang yang mengamalkan hadis Nabi SAW. Yang kedua ialah, siapa yang beristighfar banyak tuan-tuan dalam kehidupannya, maka di sana dia akan mendapat sa'adah fid dunya wal akhirah. Kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Orang yang dia panggil apa? Selalu beristighfar dan bertaubat ini tuan-tuan, dia akan mendapat kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Di akhirat lebih-lebih lagi kita nak. Sebab apa? Dengan istighfar tadi, Allah mengampunkan dosa kita. Seterusnya tuan-tuan, beristighfarlah sementara pintu taubat itu dibuka seluas-luasnya untuk kita. Kerana kita dah belajar tuan-tuan, kita belum belajar lagi. Kita belum belajar lagi. Di sana dia panggil ada tarikh expired dia. Pintu taubat itu boleh ditutup dengan beberapa perkara yang Nabi sebut dalam beberapa hadis. Nanti kita akan jumpa. Maknanya ada ketikanya pintu taubat ditutup serapat-rapatnya. Dan ketika pintu taubat ditutup serapat-rapatnya, percaya dan yakinlah tuan-tuan, bertaubatlah kita, menangislah sampai keluar biji mata sekalipun, kita sedekah seluruh harta kita yang ada di dunia ini tuan-tuan, langsung Allah tak terima. Jadi sementara itu, hendaklah kita sentiasa perbanyakkan istighfar dan bertaubat. Seterusnya tuan-tuan, dengan bertaubat juga tuan-tuan, secara tidak langsung kita telah membersihkan bebanan berat dosa kita tadi. Sebab itu siapa, saya tak ingat, Imam Sufyan As-Sauri ke Hasan Basri, dia kata, kenapa ada orang dan kenapa kadang-kadang kita rasa berat untuk bangkit bangun mendirikan solat subuh ataupun qiyamul lail? Bukan disebabkan kita ni letak bantal berat, bantal tadi tidak. Tetapi yakin dan percayalah, berat yang menyebabkan kita tidak boleh bangun subuh itu bukan berat apa, tetapi berat dosa kita. Kerana dosa tadi menyebabkan kita rasa berat, kita sukar untuk melakukan ibadah tadi. Lebih-lebih lagi bangkit waktu subuh untuk melaksanakan solat fardu subuh. Sebab itu tuan-tuan, bila solat fardu lain tak ada masalah. Zuhur, asar, ramai orang. Tapi waktu subuh ni tuan-tuan cukup susah. Kenapa? Agak berat nak buka mata, agak berat nak angkat kepala. Sebab apa? Ulama kata kemungkinan berat itu datangnya daripada dosa kita. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dalam hal ini juga kita boleh buat kesimpulan bahawa Nabi SAW antara susuk tubuh yang sangat luar biasa beribadat kepada Allah. Tak, sangat luar biasa beribadat kepada Allah. Sedangkan beliau telah diampunkan dosa, telah dijamin syurga, masih lagi kuat beribadah. Masya Allah. Baik. Seterusnya, ulama kata, Nabi SAW menunjukkan, dipanggil contoh teladan menjadi seorang guru, seorang ayah, seorang bapa, seorang pemimpin. Apa dia? Beliau baginda menyuruh orang lain buat, dalam waktu yang sama dia, Nabi SAW melaksanakan dulu. Hari ni ayah ni suruh anak buat sekian-sekian, tapi dia sendiri tak buat. Mu jangan hisap rokok, tapi batang ni orang tahu tak? Macam mana anak tak hisap rokok?
Marah anak tuan, mu jangan hisap rokok tuan-tuan. Sambil dia kata, mu jangan hisap rokok tuan-tuan, dia batang besar rokok tu, tengah hisap tu. Anak macam mana anak tadi tak hisap? Dalam hati kata, aku nak jawab je. Ayah tu satu hari 2 kotak tu relax ya. Saya satu hari baru dua batang rokok. Alah, nak jawab balik. Nak kata tuan-tuan ni tak betul. Jadi tuan-tuan sebagai muallim, guru dan sebagainya, sebelum dia suruh orang, dia hendaklah dia melaksanakan pada dirinya. Sebab itu tuan-tuan, Nabi SAW muallim, guru yang hebat. Sebelum dia suruh orang lain, Nabi telah buat laksanakan tadi. Dan ada tuan-tuan ajaran sesat lain pula tuan-tuan. Ada ajaran sesat. Disuruh jemaah dia, suruh pengikut dia, kamu pergi masjid. Tok guru tak pergi. Ni, aku ni makam lain dah. Makam lain dah aku ni. Aku ni makam tak sama dengan mu. Aku duduk pun aku dikira salat. Mu ni kena pergi masjid dulu, dia kata. Tuan-tuan tak? Ini tak betul. Nabi SAW tuan-tuan telah dijamin syurga, sepatutnya dia kamu kena istighfar 100 kali. Aku tak apa sebab aku dijamin syurga dah. Tuan-tuan boleh saja, tapi Nabi tak. Ni nak kata contoh teladan yang Nabi tunjukkan kepada kita. Baik. Yang seterusnya tuan-tuan, kenapa dengan istighfar tadi Allah Subhanahu wa taala mengampunkan dosa kita? Itu kita memohon keampunan kepada Allah. Jadi tuan-tuan, bila kita mohon keampunan kepada Allah, agak-agak kita nak buat dosa lagi tak? La. Kita rasa malu tuan-tuan, ya Allah aku bertaubat, ya Allah tak buat lagi. Tiba-tiba buat lagi tuan-tuan. Nah, ini tak betul. Seperti mana kita bermuamalah dengan manusia, kita berjanji dengan dia, taubat ji, saya takkan buat lagi taubat ji. Pak, esok buat lagi tuan-tuan. Jumpa lagi, taubat ji, saya takkan buat lagi. Agak-agak haji ni percaya tak kita tuan-tuan? 3 kali tuan-tuan, tak percaya dah. Nak? Itu dipanggil istihza'. Istihza' ni mempermain-mainkan, memperleceh-lecehkan orang lain. Jadi kalau hamba itu betul-betul ikhlas memohon keampunan tuan-tuan, dia tidak akan buat apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterus loceng bunyi betul ni. Ini betul lah ni. Yang terakhir tuan-tuan, yang terakhir ialah apabila kita jumpa hadis yang ni kata macam ni, yang ni katanya tuan-tuan, jangan kita kata oh ini salah ni tuan-tuan, jangan. Mungkin akal, mungkin ilmu kita tak cukup, kita mengatakan ini bercanggah. Hakikatnya bukan bercanggah, tetapi ilmu kita yang kurang. Maka nampaklah bercanggahan tadi. Tetapi hakikatnya tidak bercanggah. Sebab apa? Dia ada kaedah-kaedahnya. Dia ada kaedahnya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah kita jumpa lagi pada bulan seterusnya. Dan bulan seterusnya tuan-tuan, hadis yang terlampau bagi saya, masya-Allah. Kita dengar hadis tuan-tuan, kita rasa nak menangis tuan-tuan. Saya bagi clue tuan-tuan, Allah suka sangat hamba-Nya tuan-tuan, lebih suka kita kepada siapa pun tuan-tuan dengan buat satu perkara ini. Insya-Allah kita jumpa tuan-tuan. Tunggu dan lihat nanti dah. Jadi kita jumpa pada bulan depan tuan-tuan dengan hadis yang terbaru. Kita akan baca nanti hadis ini, bagi saya masya-Allah memberi ketenangan kepada saya sendiri setiap kali saya membaca hadis ini. Jadi tuan-tuan, saya kata setakat ini saja. Apa yang baik itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.